Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, perjanjian kapal selam, PAC harus pertimbang siasat Sirul dan Azilah yang disabit bersalah bunuh Altan Tuya. Berita sepenuhnya, ahli Parlimen Iskandar Putri, Lim Kit Siang berkata, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC perlu mempertimbangkan untuk menyoal siasat dua bekas anggota polis yang disabitkan kesalahan dalam pembunuhan warga Mongolia Altan Tuya Sharibu. Lim berkata, ini adalah perlu berdasarkan siasatan rasmi Perancis mengenai dakwaan rasuah yang melibatkan penjualan kapal selam Skropeni kepada Malaysia pada tahun 2002. Dalam satu kenyataan, Lim berkata PAC perlu mempertimbangkan untuk menyoal siasat Azila Hadri yang dijatuhkan hukuman mati dan Sirul Azhar Umar yang kini mencari perlindungan suaka di Australia. PAC harus mempertimbangkan rayuan parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong untuk meringankan hukuman mati bagi kedua-dua pembunuh yang disabitkan kesalahan dalam usaha untuk menentukan motif pembunuhan Altan Tuya, kata Lim. Mandat eksklusif PAC adalah untuk menyiasat perkara berkaitan kewangan kerajaan. Bagaimanapun, Altan Tuya dikaitkan dengan sekurang-kurangnya seorang yang terlibat dalam perolehan kapal selam itu. Altan Tuya dibunuh pada 18 Oktober 2006. Ketika Sirul dan Azila dibicarakan atas tuduhan membunuh, terbongkar bahawa Altan Tuya mempunyai hubungan sulit dengan Abdul Razak Baginda, pemilik beberapa syarikat yang terlibat dalam perjanjian kapal selam Skropeni. Sirul dan Azila kedua-duanya disabitkan kesalahan pada 2009, tetapi dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan pada 2013. Selepas dibebaskan, Sirul melarikan diri ke Australia, di mana dia kini ditahan. Susulan itu, Mahkamah Persekutuan membatalkan rayuan dan mengembalikan sabitan yang membawa hukuman mati. Sejak kes Mahkamah Persekutuan selesai, Sirul dan Azila terus menegaskan mereka tidak bersalah. Azila cuba mendapatkan semakan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2019. Dalam akuan berkanunnya, Azila mendakwa dia diberi perintah tembak untuk bunuh oleh Najib Razak yang merupakan timbalan Perdana Menteri ketika itu atas alasan bahawa Altan Tuya adalah perisik asing. Permohonan Azila untuk semakan tidak berjaya. Perjanjian kapal selam itu menarik perhatian semula selepas disahkan bahawa pihak berkuasa Perancis telah memulakan penyiasatan rasmi ke atas Thales Group berhubung dakwaan sogokan yang terlibat dalam perjanjian 20 tahun lalu itu. Sumber Malaysia Kini dipetik dari The Third Force. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Isu paling hangat malam ini, Najib Kantoi menipu isu kapal selam. Percubaan kaitkan Mahathir gagal pendedahan. Isu Kantoi tipu isu kapal. The Third Force. Najib memetik nama Mahathir untuk cuba alihkan perhatian rakyat daripada hakikat bahawa kementerian yang diterajuinya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelian kapal selam Skropeni. Saksikan penjelasan ini di dalam YouTube Regi Jesse Ritayudin secara terus menerusi video pada malam ini jam 9 malam 29 April 2021.
Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Apakah benar Najib Kantoi menipu isu kapal selam? Percubaan kaitkan Mahathir gagal melalui pendedahan ini? Sekali lagi, sila saksikan melalui penjelasannya di YouTube Regi Jesse Retaudin pada jam 9 malam ini. Dipetik daripada The Third Force, No Nonsense Just Politic. Sekian, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Mahkamah guna logik sendiri bercanggah dengan bukti, kata Najib. Berita sepenuhnya. Najib Razak lewat petang tadi telah memfailkan petisyen rayuan dalam kes rasuah SRC Internasional bernilai Rm42 juta. Antara alasan yang disebut adalah bahawa kedua-dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan menurutnya telah menggunakan logik dan rasional sendiri yang bercanggah dengan bukti yang membebaskannya daripada 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah, jenayah CBT dan pengubahan wang haram. Awal hari ini, Mahkamah Persekutuan memberinya masa tambahan, iaitu sehingga lewat hari ini untuk memfailkan petisyen rayuan. Najib sebelum ini didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda Rm210 juta oleh Mahkamah Tinggi pada Julai 2020. Sabitan dan hukuman bekas Perdana Menteri itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada Disember tahun lepas. Bagaimanapun, terdapat penangguhan pelaksanaan terhadap hukuman itu sementara menunggu rayuan diselesaikan. Menurut salinan petisyen rayuan itu, Najib yang juga bekas penasihat emeritus kepada SRC mendakwa Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam segi fakta dan undang-undang dalam mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi. Ahli Parlimen pekan itu berkata dia terkilan dengan apa yang menurutnya kesilapan undang-undang yang dibuat oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman masing-masing. Najib mendakwa kedua-dua mahkamah tersilap dalam fakta dan undang-undang apabila gagal menilai bukti dengan betul dan gagal mengiktiraf perbezaan antara fakta terbukti dan tidak terbukti, antara inferensi yang boleh dibuat dan tekaan semata-mata berdasarkan cadangan, dakwaan tidak berasas, sangkaan, sakwa sangka dan kabar angin. Najib turut mendakwa bahawa Mahkamah Rayuan terkilaf dalam mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi mengenai kesahihan dan kebolehterimaan dokumen. Semasa peringkat perbicaraan, pasukan pembela Najib telah mengemukakan bukti dokumentari yang didakwa untuk menyokong pembelaannya melibatkan derma yang dikatakan daripada royalti Arab. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah tersilap fakta dan atau undang-undang dalam membuat penemuan mengenai unsur-unsur semua pertuduhan dengan menggunakan logik atau rasional mereka sendiri bercanggah dengan keterangan lisan dan atau dokumen. Hujahan akan dikemukakan bahawa hak perbicaraan adil perayu seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan dituntut oleh prinsip sejagat dan norma antarabangsa dinafikan, khususnya disebabkan oleh kegagalan yang jelas oleh pihak pendakwaan untuk membuat pendedahan pra-perbicaraan yang perlu bagi bahan yang tidak digunakan dan secara amnya dengan ketiadaan rejim yang ketat dan mandatori untuk pendedahan bahan yang tidak digunakan yang mampu menjejaskan kes pendakwaan atau membantu kes perayu. Secara keseluruhannya, perayu akan membentangkan kesilapan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta tindakan pihak pendakwaan yang telah menafikan hak perayu di bawah Perlembagaan Persekutuan dan mengakibatkan ketidakadilan yang serius
kepada perayu apabila dia gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama, kata Najib. Mahkamah Persekutuan masih belum menetapkan tarikh pendengaran rayuan utama kes SRC Najib. Najib juga sedang memohon untuk mendapatkan Queen's Counsel QC dari United Kingdom untuk mewakilinya dalam rayuan itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.